Hai, Assalamualaikum semua, apa khabar? So, hari ini saya ingin menunjukkan cara-cara ataupun tutorial bagaimana kita nak register untuk TBE exam ataupun Takaful Basic Examination. Alright. So, of course, syarat-syarat yang diperlukan, of course, you kena ada internet. Okay, sila gunakan laptop ataupun iPad yang boleh akses pada internet. Okay. Kalau anda bersedia, mari kita mulakan kerana untuk mendapatkan lesen TBE, ini adalah first step untuk perniagaan, untuk membina perniagaan takaful. Alright. So, okay, kita pergi kepada website Google. Okay, di dalam Google ini kita perlu type di sini TBE exam. Okay. Once kita type di TBE exam, Google akan bawa kepada beberapa website. First kali, of course, dia akan menceritakan tentang apa itu takaful. Nombor 2, kalau kita lihat di sini, nombor 2 adalah Takaful Basic Examination, ya. So saya tunjukkan di sini. Ini adalah Takaful Basic. Ini yang kita akan masuk nanti. Sebelum tu, untuk anda ingin melihat tarikh-tarikh, anda boleh klik pada tarikh examination date. Itu tarikh peperiksaan. Kita cuba masuk. Okey, dia akan menunjukkan kita boleh download. Alright, download schedule untuk 2020. Alright, jika kita pergi ke website yang itu. So, you boleh plan ataupun you boleh merancang bila you nak duduk for TBE exam. Alright. So, untuk registration, simply you masuk ke Takaful Basic Examination TBE. Alright, klik di sini. So, of course, untuk orang baru, ini ada satu yang baru. Alright. So, di eFIM online, okay, dia menggalakkan kita untuk register dulu. So, enroll. So, pada mereka yang baru, you masih tak ada account lagi, betul? So, you kena register, kena sign up di sini. So, klik pada sign up, dan di sign up, anda perlu masukkan butiran-butiran yang diperlukan. Of course, ini memang Malaysian, unless you are foreigner. Okay. And then username, kita galakkan untuk menggunakan IC number. Alright. And then first name, nama you, nama awal you, dan juga last name. Email perlu ada, kerana apa-apa notification ataupun maklumat daripada eFIM, kita akan eFIM akan email directly to your email. Alright. And then of course contact number dan juga password. Alright. So untuk username ini IC number, dan password sesuatu benda yang senang ingat supaya tidak perlu kita reset tiap kali kita nak memasuki website eFIM ni. Alright. Sebagai contoh, you boleh letak password 1234 ke, contoh, right, supaya senang kita ingat. And then masukkan juga butiran tarikh lahir, month, bila, date. Alright. So kalau lahir pada bulan April, dan you klik kat April lah. Alright. So dan juga gender, lelaki ke perempuan. Alright. Kita akan mengikut pada IC. Alright. Race bukannya perlumbaan tetapi adalah bangsa. So kita klik dekat sini, dia akan tunjuk beberapa listing, senarai-senarai untuk you klik salah satunya. Alright. And then of course religion you, dan you pilih salah satu, ya. Kalau tidak kena pasti religion, boleh letak dekat others. Alright. So highest level of qualification, you boleh letak sini. Adakah you are diploma, PhD, SPM major atau STP. Alright. Current employee status, kalau you agent yang baru ingin menceburkan diri dalam perniagaan ini, saya recommend letak self-employed. Alright. Dan company tak perlu dimasukkan lah. Kalau diperlukan, then you letak di sini company you adalah not listed. Alright. So kategori, mungkin you masuk dekat sini Takaful others. Alright. So bagi dekat security, ini untuk to make sure, untuk memastikan you bukan robot. You klik dekat situ, and then dia akan minta untuk selesaikan beberapa masalah. Seperti contohnya dia kata select all image with cars. So ini select
mungkin tu kereta. Ada lagi ke tak? Okey, ini pun kereta, ini pun kereta. Ini tak sure ni kereta ke tak. So kalau you dah verify, you just click kat verify. So confirm you bukan robot. And then you click dekat sini untuk you punya agreement, your term and understand the term. Once you dah okay, unless kalau you nak baca, you just click here untuk nak tengok dia punya term and agreement. So selepas you buat ni, selepas you isi all the info atau all the details, dia akan email you mengatakan yang you boleh untuk access website ni. So once you dah boleh accept, IC number saya yang telah saya registerkan lama dulu, 029, dan password. Harap tuan nampak password saya. Okay, saya login. Once after kita login, dia akan balik screen tu ke dia akan pergi kepada screen eFin online. Di sini of course setelah kita register, dia akan keluar pada screen ni lah. Okay, so kita ambil learning mode, kita select kat sini online. Of course sekarang semua pun online. And then kita select exam name. So untuk takaful family, takaful business, kita select pada part A dan part C. Alright. Berikut sistem akan menunjukkan di mana exam center yang kita perlu ambil dan tarikh exam. Perlu diingat ketika MCO ini, eFin telah membina satu peperiksaan TBE secara online. Di situ kita kena select remote center, di mana dia menggunakan aplikasi Zoom untuk kita menjawab ataupun menduduki peperiksaan. Sangat mudah. Jadi saya menyarankan untuk memilih remote center. Alright. Bermaksud anda boleh menduduki peperiksaan di dalam rumah ataupun tanpa keluar dari rumah. Tapi provided internet ataupun dia punya jaringan internet bagus. Jangan menggunakan hotspot ataupun menggunakan internet melalui telefon, kerana di kuarteri dia akan terputus coverage. Dia mengambil masa sedikit untuk kita memilih exam center dan juga exam date. Okay, perlu diingat untuk TBE ini charges sekejap ya, kita select pada part A and C. Exam center kita eFin remote center, nampak di sini, klik di situ dan you boleh pilih date bila yang you nak duduki peperiksaan tu. Okey, di sini dia menunjukkan beberapa date dan mengatakan di sini please click on blue. So let's say I mengambil dalam 17 hari bulan. Alright. So you kena select morning ataupun evening. So biasanya I lagi suka ambil waktu pagi kerana masih lagi available 30. So I select dekat sini. So dah ada selectkan date. So I need to proceed with payment. So perlu diingat fee bayaran untuk peperiksaan ini adalah RM80 dan boleh dipotong ataupun dideduct terus daripada akaun anda melalui APX ataupun menggunakan credit card ataupun debit card. So kita klik pada proceed to payment. Are you sure? Oh yes. So dia akan meminta RM80 tanpa GST. So RM80
kami di HLMT, jika anda berjaya menjawab ataupun lulus TBE, kami akan pulangkan balik RM80 sementara dalam promosi ni ya. So kalau kita lihat charges dah RM80. Payment mode kita ada dua, iaitu credit card. Alright, kalau you ada credit card dipersilakan, kita akan klik sini, dia akan direct, ataupun APX. APX adalah potongan melalui account. Kita klik pada APX dan I hereby some declaration, you kena klik supaya you confirm. Are you sure? Yes. So dia akan divert you punya ni kepada APX. So APX account apa? First sekali kita dah cari Leong Bank ada, kita biasalah, biasa orang ada Maybank to you. Alright. So corporate tak ada. Dia akan tanya proceed atau tidak. Once proceed, dia akan proses you punya application, dan selepas itu anda akan menerima ataupun anda akan di-notify melalui email slip peperiksaan. Alright. So I memang tak boleh proceed pasal I dah duduki TBE. So patut balik. So dia kata APX not found, maksudnya I tak buat payment. So of course kalau I tak buat payment, dia tak akan issue slip peperiksaan. Alright. Perlu diingat, slip peperiksaan akan diberi melalui email. Alright. So itu saja untuk peperiksaan ataupun pendaftaran TBE, dan saya mengharapkan tutorial ini bermanfaat untuk semua.